Everybody know my name when I come through. But don't nobody screaming like you. I was having visions with you, doing things, switching lanes in the Beamer with you. Then swimming in deep water, save me from saying that I love you every day, and I know that you love me, baby, admit it. Give me all your love and don't stop. I love waiting when you reach the top. Wow, macam-macam platter yang dikongsikan dalam TikTok itu tadi. Dan hari ini kita akan kongsikan bersama dengan anda 3 jenis platter. Jadi sudahkah anda bersedia? Sebab saya tak sabar nak kongsikan bersama dengan anda platter, 3 jenis platter itu. Dan kita akan bersama dengan Chef Abdul Hadi, pengusaha Donny's Cafe di sebelah saya di sini. Dan juga kita bersama dengan Puan Aslinda, pengusaha chocolate platter daripada Hashu Dolce. Betul? Sashu Dolce. Okey, baik. Okey, kita mulakan dengan Chef Hadi dahululah ya. Chef Hadi, kalau lihat di depan ni seafood. Wow, saya kalau peminat seafood memang kalau tengok benda-benda kat depan ni ada lobster. Lobster hidup ke tu? Ya, ni dah, kita dah matikan dia lah. Oh, dah matikan ya. Okey. Mungkin Chef boleh kongsikan dahululah. Adakah seafood platter ini memang menjadi pilihan orang ramai? Sebab biasanya kita tengok cheese platter, chocolate platter, fruit platter, seafood platter. Bagaimana penerimaannya, Chef? Berdasarkan pengalaman kita masa PKP, bila kita nampak platter ni menjadi satu, orang kata, tarikan kepada pelanggan. Bila kita susun makanan tu dalam satu pinggan ataupun board, dia akan menaikkan lagi seri makanan tersebut, supaya customer, orang kata, lebih selera. Betul. Dan kita punya hidangan pun nampak lebih cantik sikit. Kita letak sikit ada salad and ada pasta. Dan kita pun contoh macam kalau kita tengok kan, saya terus mungkin Chef boleh kongsikan dulu apa yang akan Chef kongsikan sebelum kita mendalami seafood platter kita. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada king crab, Alaska king crab. Kita ada Boston USA lobster, Thermidor style. And then kita ada pasta chili pesto. And then kita ada salmon dengan octopus, sotong kurita. And lepas tu sebagai contoh kan, kalau pelanggan tu nak order yang bukan seafood. Betul. Mungkin dia tak makan seafood, dia makan lamb. Mungkin kita tambah dengan lamb, kita susun kat sini. Okey, itu sebenarnya keunikan ataupun kebaikan platter ni kalau kita pergi dengan ramai orang. Ada pelbagai cita rasa, susunan yang cukup cantik, ada pelbagai orang kata menu di atasnya lah. Bukan setakat satu macam Chef kongsikan. Kalau tak suka seafood, boleh makan lamb. Kalau tak suka lamb dan seafood, makanlah sayur je. Saya makan sayur tu je lah, Chef, sebab saya vegetarian. Okey, sambil-sambil Chef dengan susun, saya nak tanya Puan Aslinda, cukup berbeza. Ini pencuci mulut lah kira kan, coklat. Tapi saya cukup tertarik dengan kepelbagaian di hadapan ini. Mungkin Puan Aslinda boleh kongsikan apa keistimewaan yang ada di hadapan ini, Puan Aslinda. Saya tengok ada kotak warna hijau, warna pink, macam-macam ada. Okey, so hari ni yang kami bawa daripada Sashu Dolce ada veggie platter, fruit platter, yang ni coklat. Yang ni selalunya orang akan order untuk kanak-kanak. Itu matcha ke macam mana tu? Ya, betul. Hijau. Betul. Peminat green tea lah tu. So kita ada savory platter, dan yang ini special untuk Diwali. Kita buat platter untuk Diwali. Okey, ada platter untuk Deepawali. Mungkin saya boleh pelajari macam mana nak buat platter untuk Deepawali ni, dan Chef pun tengah membuat susunan platter seafood. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia mengenai platter, food platter. Silakan. Tahukah anda, hiasan atau dekorasi di dalam suatu hidangan dapat merangsang penglihatan serta mampu meningkatkan lagi selera makan seseorang. Ini kerana makanan yang diolah dengan baik dan disajikan dengan bentuk yang menarik boleh menimbulkan perasaan ingin mencuba bagi seseorang untuk menikmatinya. Kini food platter antara salah satu yang menjadi pilihan masyarakat kerana memberi daya tarikan serta keindahan pada hidangan tersebut. Antara jenis-jenis food platter yang boleh dihasilkan ialah manisan seperti coklat, buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan laut. Hidangan ini selalunya dihias cantik di dalam kotak atau di dalam pinggan yang besar. Ia juga tersedia dalam pelbagai saiz yang sesuai untuk dinikmati bersama keluarga dan rakan-rakan. Justru dapat dilihat
trend food platter ini semakin mendapat tempat di hati pelanggan serta mendapat permintaan yang tinggi bagi majlis-majlis kecil seperti majlis sambutan hari jadi, majlis graduasi, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Food platter menjadi pilihan untuk pelbagai majlis. Jadi saya nak tanya kepada chef lah. Chef, sekarang ni saya tahu kalau bukan tak ada majlis pun orang akan memilih untuk makan ataupun membuat pesanan food platter kan. Mungkin chef boleh kongsikan untuk seafood platter ni kalau hari-hari makan pun tak boleh juga. Jadi kalau mereka yang datang ke restoran chef kan biasanya apa kombinasi seafood platter yang dipilih ataupun dipesan? Okey. Dia bergantung kepada pilihan pelanggan. Kalau dia nak contoh seafood, kita akan suggest lah kita ada pelbagai seafood. Sebagai contoh ketam, and then kita ada udang, kita ada salmon, octopus, and then kita ada udang galah. And then kita ada lain-lain lah makanan pasta macam aglio olio ataupun chili pesto. Jadi kita bagi tahu dan dia pilih dia nak mana, baru kita akan masukkan dalam bergantung kepada keinginan pelanggan. Octopus ni rare. Octopus dekat depan ni dan ada ini juga akan dimasukkan dalam seafood platter ini. Wow. Sambil itu saya susun ya. Boleh chef. Okey, mungkin chef boleh kongsikan juga dalam ini lobster, dalam dia apa inti dia? Macam mana masak dia? Sebab nampak macam cheesy sedikit. Yang ni thermidor style. Bahan-bahan yang kita pakai dalam thermidor ni bawang putih, seleri, carrot, and then ada button mushroom, and then kita tumis dengan bawang Holland, and then bila dia dah dia dah naik bau, lepas kita letak krim, and then letak sikit cheese. Dengan kita season lah dengan salt, pepper apa semua. And then last kali baru kita letak mozzarella and then kita masuk oven. Patutlah nampak cheesy dia kat situ kan. Itu inti dekat dalam lobster. Tapi lah chef, secara amnya memang seafood adalah mahal kan. Jadi apatah lagi lobster dengan king crab dan sebagainya kan. Jadi mungkin chef boleh kongsikan apa harga lah kalau orang nak memilih food platter ni, dia bermula dengan harga berapa ringgit dan bagaimana untuk mereka yang ada budget, bagaimana sepatutnya mereka memilih seafood platter ni? Kalau dia nak contoh yang macam king crab bermula dengan RM300 untuk king crab. Untuk set lobster RM165 sahaja. Baik. Dan biasanya satu platter ni berapa orang boleh makan? Satu platter kalau macam ini boleh dalam 4 orang makan. 4 orang makan. Untuk ada sekadar ni pasta, semua, salad, and then baru cukuplah. Saya sebenarnya geram tengok tomato kat tepi tu, chef. Saya nak tanya Puan Aslinda pula. Puan Aslinda dah berapa lama bergiat dalam membuat chocolate platter ini? Baru dalam 2 bulan secara seriusnya. Maksudnya secara serius ni macam mana? Sebelum ni sebab saya kerja lain dan ada yang bila orang tempah je baru kita akan buat, tapi last time kita buat daripada rumah dan sekarang kita dah ada kedai. Baik. Mungkin Puan Aslinda boleh kongsikanlah bila nak buat chocolate platter ni, yalah chocolate ni ada macam-macam jenis kan, dan di hadapan ni pun kita lihat ada macam-macam Puan Aslinda gunakan. Nak buat susunan chocolate platter ni supaya tak nampak messy dan nampak tersusun cantik dan membuat orang ingin makan, nak ambil coklat. Kalau tak tersusun pun kita orang memang nak makan, tapi kalau dah disusun dengan cukup rapi dan cantik, keinginan itu lebih kan. Jadi macam mana Puan membuatnya supaya nampak lebih menarik? Sebenarnya kalau ikut susunan ni saya ikut suka hati sebenarnya. Sebab bila saya tengok dia cantik, dia dah okey. Tapi daripada saya kongsikan pengalaman first time agak susah sebab kita ambil kita keluarkan. Tapi bila dah lama-lama tu kita dah biasa, kita dah tahu dah. Kita boleh tengok dan kita akan letak. Tapi kalau banyak sangat pun Puan Aslinda, dia nampak macam banyak sangat ni coklat, nampak serabut kan. Betul. Jadi macam mana Puan memilih berapa banyak ataupun berapa jenis coklat? Dalam satu food platter ni saya mungkin nak gunakan 5 jenis coklat sahaja. Macam mana tu Puan? Boleh. Sebenarnya platter kita ni kita base daripada customer request. Apa yang diorang nak sebenarnya. Baik. Mungkin kalau saya nak jalan ke situ sedikit sambil-sambil Puan Aslinda menyusun, nak lihatlah di hadapan ini. Ini fruit platter ya Puan. So dia memang ada buah-buahan sahaja dekat dalamnya. Betul. Ini vegetables, semua sayur-sayuran, comel cantik. Yang ini pula fruit platter juga, cuma bezanya yang ini di dalam tray dan itu di dalam box.
Ada perbezaan harga di situ. Baik. Dan di sebelah ini tadi dah kongsikan matcha kan? Betul. Dan dikatakan ini menjadi kegemaran kanak-kanak. Kalau yang ini pula ada pretzels, ada almonds, ada cheese, ada macam-macam ya. Ya. Okey, ada macam-macam food platter dan bercakap mengenai cheese yang saya lihat di hadapan ini, kami nak kongsikan bersama dengan anda Riti Cheese Platter. Jom kita saksikan. Cantik untuk dilihat dan enak untuk dinikmati. Pada pandangan mata kasar, hidangan cheese platter hanyalah sekadar makanan yang menjadi daya tarikan kepada para pelanggan masa kini. Namun di sebalik kecantikan makanan ini, terselit 1000 kisah di sebaliknya. Memulakan perniagaan sejak 7 bulan yang lalu ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, 3 orang sahabat yang berbeza latar belakang iaitu Jessie Chahal 38 tahun, Harpreet Kaur 39 tahun dan Jasvin Bariar 33 tahun tekad untuk mencuba bidang perniagaan buat pertama kalinya. Dalam masa tu kita rasa memang family kita pun need some help untuk dari segi financial, dari segi what else can we do to improve our lives. Time MCO ni memang kita rasakan satu opportunity untuk mulakan bisnes baru. Tapi apa-apa pun kita rasa kita kena start saja. Kalau bukan itu memang akan ini. So kita just kena start. So it was also a concept of educating the public tentang cheese platter dan kenapa ia sungguh unik. Mengakui menceburi bidang perniagaan bukanlah sesuatu yang mudah. Namun menurut Jessie, mereka bertiga menggunakan peluang yang ada dengan sebaiknya agar terus diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Memang susah. It is hard work. Kita tak ada malam, kita tak ada siang. Lagi kita ada anak, kita ada our own jobs. So it's a bit challenging. Kita punya motto kat Cheese Platter is kita celebrate all of life's moments. Yang pedih, yang sedih, and also yang happy sangat, because this is life. And macam Cheese Platter tu, you have something sweet, something sour, something crispy, something savory, and that is life. And we want to celebrate that concept as well. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai menjadi arang. Itulah antara prinsip 3 sahabat ini yang berharap supaya perniagaan cheese platter mereka dapat berkembang maju serta mampu menembusi pasaran yang lebih besar suatu hari nanti. This is something we want to share with all Malaysian ladies out there. Ini boleh mulakan walaupun bisnes dia kecil, walaupun rasa macam I don't know what product I want to sell. Cookies ke, itu ke ini. It can be anything. And just start. And you will learn along the way. So kita pun bukan maju sangat, tapi we are still growing. I harap kita boleh grow bigger and bigger. We want to look at more technology platforms sekarang, a bit more support back end, and so that hopefully we will be in every state in Malaysia. Okey, baik, itu dia sedikit perkongsian buat anda, dan di hadapan saya Chef Hadi dah pun siapkan seafood platternya, dan Puan Aslinda pun sudah siapkan chocolate platter yang cukup cantik, ada strawberries di atasnya, cukup menarik. Saya tak sabar, tapi tak apa. Kemudian ini dah siap ke macam mana ni Puan Aslinda? Kita tinggal nak letak final touch. Kita just sekadar hiasan begitu. Kita just put like that. Naikkan lagi warna seri chocolate platter kita. Okey, Puan Aslinda nak tanya. Deepawali platter ni saya lihat ada vadai, ada ladu, ada putu mayam, ada muruku, dah macam-macam lagi. Macam mana nak sediakan Deepawali platter ni? Saya nak cuba dekat rumah lah. Dah saja. Okey, sebenarnya yang ni kita discuss, kita punya group, dan kita tengah fikir something yang, sebab kita baru habis PKP. Betul. So apa kita nak buat? So kenapa kita tak sediakan untuk Diwali? Kenapa nak chocolate cheese ni saja kan? So tercetuslah idea untuk menyediakan Diwali platter ni. Okey, Chef suka ke vadai ke putu mayam? Suka. Okey, lepas ni kita kongsikan bersama Chef. Tapi apa kita nak lakukan sekarang ni, Puan Aslinda? Yang ni tak ada, ini macam ni saja. Tapi dia
ada include susu lah. Kadang-kadang orang minta susu kambing, susu lembu. Kita guna yang segar punya. Okey, tapi memang nampaklah nampak keseriannya kalau letak di atas meja, orang pun rasa macam nak makan ni lah, nak makan ni, nak makan, sebab ada warna pink, hijau, ladu, muruku, jelebi, semuanya ada. Okey, baik. Fatin ingin berkongsi bersama dengan anda fruit platter. Peminat-peminat buah-buahan, anda kena menonton segmen ini bersama dengan Fatin. Silakan Fatin. Okey, kita dah dengar perkongsian daripada seafood platter, chocolate platter, cheese platter. Saya tahu Sugi kat situ dia dapat bau sikit-sikit. Saya kat sini mampu tengok dia dari jauh. Okey, dan tiba lagi giliran kita nak memperkenalkan tetamu kita dalam talian iaitu Zeth Syafiq, pengusaha fruit platter yang mana akan berkongsikan mengenai dekorasi fruit platter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sihat? Alhamdulillah, sihat. Kita tak berkesempatan nak bawa Zeth ke set, tapi kita boleh dengar suara dan mungkin dari perkongsian fruit platter itu sendiri. Kita nak tahu berapa lama sebenarnya Zeth dah berkecimpung dalam dekorasi fruit platter ni? Okey, actually since pandemic, sebenarnya saya tak tahu nak buat apa dan after that. So yang, yelah kita pun tengah ada money problem kan time tu. So that time itulah yang tercetusnya idea nak buat fruit platter ni. And actually saya sebenarnya buat based on pada bento cake untuk first start. Okay. So tak tahu macam mana. And then one of my friend lah, dia yang request. So thank for her juga. Since dia request tentang healthy cake, lepas tu I cuba cari idea healthy cake yang macam mana. So why not kita gunakan based on daripada fruit ni kan. Okey, dia punya konsep kesinambungan tu dah sama daripada healthy cake kita ke fruit platter kan. Tapi orang kata kalau fruit platter ni kan sekarang ni orang kata memang ramai yang mula menerima kan. Macam bukan sahaja dari segi tempahan nak bagi hadiah ke apa, nak makan sendiri pun orang dah mula nak pesan fruit platter ni. Tapi macam mana sebenarnya kan Zeth sendiri nak mengekalkan kesegaran dan juga kebersihan kan. Kalau kita tahu buah tu disusun satu persatu, bagaimana Zeth? Betul. So dia ada cara dia sebenarnya untuk bagi mengekalkan dia punya fresh dia. Kira kita kena, contoh once kalau ada customer order, still start before 2 days before baru kita akan buat untuk dia punya fruit platter dia. Sebab apa? I ada juga buat untuk carving dia punya fruit, so that untuk strawberry tu dia akan jadi macam flower. Wow. And then even carrot pun boleh jadi rose flower. Okey, kalau saya tu Zeth, saya sayang nak makan tu, saya tak tahulah macam mana. Tapi kalau kita tahu kan dia punya ketelitian kan, kita susun satu persatu. Macam mana sebenarnya kita nak menganggarkan, sebab ada banyak jenis. Kalau buah tu bukan satu jenis buah aje kan. Itu antara permintaan daripada pelanggan ataupun Zeth sendiri yang akan pilih? Itu actually permintaan daripada pelanggan, daripada customer. Betul? And then even ada customer juga, dia ada minta buat untuk cake like based on vegetable, based on sayur-sayur. So apa yang sesuai untuk kita buat decoration, gunakan sayur. Macam carrot, kita boleh juga buat flower. So kita decide choose the carrot. And also timun pun boleh juga, timun Cina tu kan. Kita pun boleh buat untuk base as dia punya leaf, dia punya daun dia. Tu yang patut kita decorate lah jadi satu gubahan. Gubahan untuk decoration. Okey. Okey, Fatin tertanya-tanya juga kan, kalau kita dah siapkan kita punya tempahan tu kan, fruit platter ataupun kek. Tapi macam mana sebenarnya kalau kita nak menghantar dari nak kekalkan kesegaran tu Zeth? Oh, kalau macam tu kita kalau boleh kita kena sentiasa spray macam saya lah, macam I selalu nak bagi freshness dia. I kena sentiasa rendamkan dengan air garam, and then lagi satu I bagi spraykan dengan air garam so that dia look fresh all the time. Okey, selalunya kalau pelanggan minta, dia ada tak minta yang pelik-pelik Zeth? Ada juga. Apa antaranya? Boleh kongsikan? Macam untuk buat kek
yang bentuk macam mana yang dia nak, yang dia request, yang kita kadang-kadang kita macam out of box tau. So kita daripada situ kita jadi kreatif. So kita baru tentu dia punya idea akan keluar. Kan dalam kita mencari idea tu sebenarnya kita boleh lakukan kan. Betul. Ini sebenarnya satu orang kata inspirasi juga kan daripada kita tak tahu apa antara kepakaran kita boleh lakukan. Macam Zaz sendiri kan hilang pekerjaan, rupanya menyediakan fruit platter ni adalah satu sumber rezeki. Selain daripada fruit platter ni apa lagi yang salah satu. Betul. Selain daripada fruit platter ni apa lagi yang Zaz sediakan? Okay, before this saya jadi makeup artist and then saya more pada special effect. And then saya ada juga mengajar dekat beberapa college. Tapi since pandemic tu yang buatkan my job getting terjejas down. Tu yang daripada situlah tercetusnya idea macam mana apa yang aku nak buat untuk cari pendapatan kan, sebab aku pun ada anak kecil. Then that time lah I baru terfikir why not I buat this fruit platter kan, sebab since my friend tu pun dia request and then start from that lah I terus go on dengan fruit platter ni. Zal, kalau kita tengok dekat visual ni ada macam-macam kek cantik-cantik. Ni berapa lama sebenarnya kalau nak disediakan ni? Okay, kalau macam kek-kek tu basically around one day pun dah siap dah. Jadi kita kena buat pesanan lebih awal lah kan. Kita perlukan masa kan nak fikir idea dan sebagainya. Macam around fruit pula kita kena cari yang betul-betul fresh. So that nanti dia bagi akan tahan lama tau. Tu salah satu dia punya dia punya tips dia lah. Tips dia untuk bagi kita. Okey. Zal, mungkin boleh kongsikan juga di mana sebenarnya penonton-penonton WHI ni nak dapatkan fruit platter ataupun kek daripada Zal? Okey. I ada IG. I nama Yummy by The Sisters. Yummy by The Sisters. Tu kalau kita boleh tengok di paparan visual itu. Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Zaz Syafiq kerana berkongsikan berkenaan dengan fruit platter ini. Jaga diri. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu berkenaan dengan fruit platter. Kita nak dengar macam-macam lagi. Sugi nak kongsikan. Silakan Sugi. Daripada seorang special effect makeup artist, kini seorang pengusaha fruit platter. Baik, Chef. Mungkin ada di rumah tertanya-tanya, lobster kat depan tu sekadar hiasan sahaja ke? Tidak. Lobster itu adalah juga fresh platter. Betul, Chef? Ya, Okey, Chef kongsikan. Yang ini kalau kita tengok kita ada oyster. Okey. Kita ada caviar. Okey. Mahal tu. Okey, dan kita ada ebico lah ataupun flying fish roe ataupun salmon roe. Okey. Yang ni kalau nak biasanya masak lah kan. Ataupun kalau kita tak nak ni, kita pakai landak laut, sea urchin. Ada juga, kita ada serve urchin. And then untuk bag tu platter kita ni, kita ada sauce lemon butter. Kita ada smoked barbecue sauce, black pepper sauce. And then ni kita ada dressing lah. Kalau kita tengok dalam board ni, kita ada complete lah daripada karbohidrat. Kita ada pasta dengan wedges. Dan kita ada protein crab dengan lobster. Dan kita ada contoh dalam yang kita makan sama-sama ni, dia tak makan seafood, dia makan lamb. Jadi kita masukkanlah lamb. Sebagai contoh, kita letak lamb shank kat sini. Baik. Dan kita ada letak sekali dengan salad. Supaya nampak lebih seri. Complete satu set. Yang tu apa tu, Chef? Ya, ini garlic confit. Garlic Confit ni memang baik untuk kesihatan. So kita masak sikit dengan minyak zaitun dengan herbs. Dan kita makan gitu dia rasa macam kentang. Sedap-sedap, Chef, tapi bau mulut selepas itu kurang menyenangkan. Dia tidak berbau. Tak berbau. Tak berbau. Dia macam kentang makan. Okey, sebab saya tak suka bawang putih sangat. Mungkin bolehlah saya cuba memandangkan Chef kata macam kentang. Okey, dah siap seafood platter yang Chef hidangkan di hadapan ni. Nak tanya Puan Aslinda pula. Puan Aslinda dah kongsikan pelbagai jenis platter, bukan setakat coklat sahaja. Tapi nak tahu terutamanya bagi coklat platter.
kita kan, Puan Aslinda, biasanya Puan akan memilih coklat jenis apa? Sebab ada antara coklat dia cepat cair. Kalau kita tak letak dalam peti sejuk. Jadi macam mana Puan membuat pemilihan coklat? Pemilihan coklat, kita suka memilih coklat yang premium sebenarnya untuk kita punya platter. Tapi untuk menjaga macam yang Sugita kata tadi, takut cair, so kita akan gunakan ice pack. Kalau kita hantar dekat customer pun, kita akan selitkan ice pack dekat situ, dekat dalam box tu, so dia bertahanlah, tak cair. Tapi kalau yang macam ni ada wafer kat dalam tu, mungkin lebih baik kalau kita terus makan, sebab wafer pun kadang-kadang masuk angin, tak sangat kan, lemau lepas tu. Tapi lepas ni kita akan wrap dia kat atas, baru kita akan hantar. Kita tak biar dia macam ni. Tapi kebiasaannya mereka yang membuat pesanan untuk coklat platter ni, mereka akan pilih coklat yang premium jenis apa? Dark chocolate ke, milk chocolate, white chocolate? Most of them akan pilih milk chocolate. Milk chocolate. Sebab tak ramai yang suka dark chocolate dan jarang juga yang akan pilih white chocolate. Mungkin sebab colour tu tak menampakkan dia coklat tu, kalau yang white tu kan. Kita nak naikkan seri dia, jadi kita gunakan milk chocolate lah. Dan kalau anda di rumah lah ada anak-anak yang mungkin susah nak makan sayur ataupun buah-buahan, coklat tak payahlah sebut. Anak-anak pastinya suka. Anda bolehlah gunakan konsep food platter ini, sebab kalau anda lihat di hadapan, sayurannya pun pelbagai warna. Orang kata rainbow colours, warna-warna pelangi. Anak-anak mungkin akan ada curiosity, adalah rasa ingin cuba itu. Baik Puan Aslinda, kalau mereka ingin membuat pesanan untuk coklat platter ataupun platter-platter yang lain, bagaimana boleh mereka menghubungi? Boleh pergi ke Facebook kami, Syasu Dolce, ataupun dekat IG kami, Syasu_Dolce. Saya lupa nak tanya, satu platter macam ni berapa ringgit sebenarnya, coklat platter? Kalau yang ni dia akan start daripada 139. Tapi untuk yang box macam dia akan start daripada 90. Depends on coklat apa yang anda lah. Tapi satu keluarga boleh makan satu platter tu. Dan Chef Hadi pula, mungkin boleh kongsikan di mana restorannya dan bagaimana mereka boleh hubungi chef? Boleh hubungi kami melalui IG. Dekat IG kita nama Donis Cafe. Dekat situ ada nombor telefon, ataupun Facebook kita Donis Group. Ataupun kat situ lah ada nombor telefon. Boleh telefon kami untuk buat tempahan lah, dan kami akan hantar lah. Kami akan balut dalam aluminium foil. Dan kita akan masuk dalam warmer bag. Dan kita akan hantar ke rumah customer. Mungkin bagi anda di rumah yang ada orang tua yang anda tak selesa lagi untuk keluar dine in, bolehlah bawa food platter, seafood platter ini ke rumah anda. Ada pencuci mulut, ada buah-buahan, ada seafood, ada macam-macam. Baik Chef, ini untuk hiasan ke Chef? Ya, ini edible flower. Kita boleh letaklah dekat atas. Baik, sambil-sambil Chef hias buat final touch ni, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Fatin. Cantik. Very bright.